Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzarif Darwish bin Muhammad Mufas, merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Surati Papar. Di sekolah, saya menyandang jawatan sebagai penolong ketua kelas. Jawatan inilah meyakinkan diri saya untuk menonjolkan diri. Peribahasa Melayu menyatakan membaca jambatan ilmu. Oleh itulah kawan-kawan, kita perlu terapkan sifat suka membaca dalam diri kita. Ingat ya kawan-kawan, jauh berjalan, luas pengalaman, banyak membaca, luas pengetahuan. Baiklah kawan-kawan, pada hari ini saya akan mengulas 5 buku yang saya telah baca kesemuanya. Baiklah kawan-kawan, buku yang pertama bertajuk Tunku Abdul Rahman Putra. Buku ini ditulis oleh Iman Ahmad dan diterbitkan oleh Associate Educational Distributors Sdn Bhd. Baiklah kawan-kawan, karya agung ini mengisahkan tentang seorang Perdana Menteri yang pertama di Malaysia, yaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Istana 3 Tingkat, Alor Setar. Beliau adalah putra yang ketujuh almarhum Sultan Abdul Hamid yang ke-24, yaitu Sultan Kedah yang ke-24. Baiklah kawan-kawan, Tunku Abdul Rahman ini bergiat aktif dalam politik. Dia telah dilantik sebagai Presiden UMNO pada tahun 1951. Dia menggantikan Datuk Wan Jaafar sebagai pengasas UMNO. Usaha keras beliau berhasil apabila tanah Melayu diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957. Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada beliau sangatlah wajar kerana beliau tidak kenal erti penat dan lelah. Baiklah kawan-kawan, buku yang kedua pula bertajuk Al-Khalil, Tokoh Perkamusan Arab. Buku ini ditulis oleh Sulaiman Fayyad dan diterjemahkan oleh Muhammad Fauzi Jumingan. Dan buku ini juga diterbitkan oleh World of Book Printing. Baiklah kawan-kawan, buku ini mengisahkan tentang seorang cendekiawan Islamnya, yaitu Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Beliau merupakan seorang tokoh tokoh perkamusan Islam yang hidup pada kurun ke-8 Masihi. Beliau dianggap sebagai maha guru kepada ulama-ulama Arab. Beliau jugalah orang yang pertama mencipta tanda baris dalam bacaan Arab serta perintis terawal yang menghasilkan sistem kaedah lagu serta musik Arab. Baiklah kawan-kawan, buku yang ketiga pula bertajuk Erti Sebuah Kasih Sayang. Buku ini mengisahkan tentang seorang murid yang bernama Roslan yang sangat baik hati, sopan santun, dan penyayang. Dia sangat menyayangi kawannya, dirinya, serta keluarganya. Dia berusaha untuk belajar bersungguh-sungguh untuk membantu ahli keluarganya pada masa yang akan datang. Pengajarannya kita perlulah mencontohi sifat dan sikap Roslan yang penyayang, sopan santun, dan baik hati. Baiklah kawan-kawan, buku yang keempat pula bertajuk Menghormati Guru dan Ibu Bapa. Buku ini ditulis oleh Haji Bahasa Haji Osman dan diterbitkan oleh Pustaka Cita Tinggi. Buku ini mengisahkan tentang nilai-nilai murni dan adab terhadap guru dan ibu bapa. Buku ini mengisahkan sebagai anak kita perlulah menghormati kedua ibu bapa kita kerana jasa dan pengorbanan mereka sangatlah besar sehingga kita tidak boleh bayar dengan wang ataupun ringgit. Sebagai anak murid pula kita perlulah menghormati guru juga kerana jasa dan pengorbanan guru sangatlah tinggi. Tanpa guru siapalah kita yang telah mengajar kita ABC dan 1, 2, 3 serta mengenal huruf. Baiklah kawan-kawan, buku yang terakhir pula bertajuk Si Kaya dan Si Tukang. Buku ini ditulis oleh Rahmat Amit Abdul Hamid dan buku ini juga diterbitkan oleh Sasbadi Sdn Bhd. Buku ini mengisahkan tentang seorang lelaki miskin yang bernama Pak Mail dan jirannya Tuan Malim. Tuan Malim ini sangat berharta.
pula hanya bekerja sebagai tukang kayu. Akan tetapi dia rajin hingga bekerja hingga lewat malam. Tuan Malim pun tidak dapat tidur lena kerana bunyi Pak Mail sedang bertukang tengah malam. Dan pada keesokan harinya, Tuan Malim memberi emas sebagai ganjaran supaya Pak Mail berhenti untuk bertukang. Dan Pak Mail pun menerima emas itu dan berhenti bertukang. Dan Tuan Malim pun dapat tidur lena. Akan tetapi Pak Mail merasa khawatir emasnya akan dicuri. Pada akhirnya Pak Mail pun memulangkan semula emas itu kepada Tuan Malim. Dan dia berasa lega serta gembira. Dan dia kembali bekerja hingga lewat malam. Dan Tuan Malim pun tidak dapat tidur lena kerana bunyi Pak Mail sedang bertukang kembali. Akhirnya Tuan Malim pun berpindah dari situ dan rumahnya terbiar begitu saja. Baiklah kawan-kawan, itu sajalah ulasan saya kepada 5 buah buku ini. Ingatlah kawan-kawan, bangsa membaca, bangsa berjaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.